Ya, Assalamualaikum dan hai. Okay, hari ni kita nak masuk chapter chapter berapa ni? Chapter 6 kot. Kita kata 4, chapter 6 matematik. Oh bukan. Chapter 7, graf gerakan. Okay. Graph of motion. Untuk graph of motion, form 4. Okay. Graph of motion, ataupun kita panggil dia graf gerakan. Okay, dalam chapter ni kita ada two type of graph, which is speed time graph, and another one is distance time graph. Okay, ni graf laju masa. Okay, dalam Malay dia graf laju masa, dan yang ni graf jarak masa. Okay, dia ada sedikit beza dalam soalan ni lah, dan pengiraan dia pun. Okay, kita akan tengok dua jenis graf ni, speed time graph and distance time graph. Kita tengok dulu. First ni kita tengok speed time graph. Okay. Sebelum tu, sebelum kita masuk, sikit lagi. Kalau speed time graph, dalam soalan dia boleh tanya, okay, STG. STG means speed time graph. Okay, STG dalam soalan dia boleh tanya tentang average speed. Kalau average speed, kita ada formula. Formula untuk average speed adalah distance divide by time. Jarak bahagi masa. Okay. Then dia boleh tanya dalam soalan rate of change of speed. Yang ni famous lah. Rate of change of speed. Okay, rate of change of speed dia boleh tanya okay, ini dia ada, okay, ini adalah gradient. Dan dia ada formula. Formula dia adalah Y2 tolak Y1 X bahagi X2 tolak X1. Gradient ni adalah kecerunan. In Malay, we call it as kecerunan. Okay. Dalam graf tu dia akan jadi macam ni. Contoh kan. Ni graf. Ni. Ni. Okey, kat sini kecerunan. Sama ada diminta kecerunan yang ini ataupun kecerunan yang ini. Okey, contoh di sini adalah speed. Di sini adalah time. So, dalam soalan dia akan minta 5 saat pertama. Okey, sini. Ataupun 5 saat terakhir kecerunan yang ni, kecerunan yang ni. Tengoklah, kita depends on soalan. Then, dia boleh juga tanya tentang, dia akan bagi dalam graf, dia akan bagi ni tau. Contoh kat sini dia akan bagi satu unknown. Contoh di sini T ataupun di sini ke T. Dia akan bagi satu unknown, di situ disuruh cari, contoh kan, calculate. Soalan dia lebih kurang beginilah, calculate the value of V contohnya, ataupun T, unknown, something ni, unknown. Calculate the value of unknown means that kita kena cari area. Contoh macam graf ni tadi. Di sini akan adalah garis. So nampak tak kat sini? Area means luas. Okay, area. Kita cari area untuk yang ini. A, ini B, ini C. Nampak tak bentuk? Ni bentuk trapezium. B bentuk rectangle. C bentuk
triangle. Then kita kena buat dia punya area. Area A berapa? Area B. Okey. A, B, C ni teacher just tulis je lah. Teacher just mention untuk teacher sendiri. Okey. Ataupun ini teacher tunjuk satu-satu. Ada juga orang buat terus sahaja. Dia macam buat satu baris sahaja. A tambah B tambah C. Area A tambah area B tambah area C. Nanti kita tengok soalan Okay, dia boleh tanya benda ni. Lagi satu dia boleh tanya uniform speed. What is uniform speed? Okay. Uniform speed tu apa? Kalau uniform speed dalam speed time graph ni, yang garis straight ni, maksud dia laju seragam. Bila garis straight ni, maksudnya kelajuan dia sama tau. Dia tak naik, dia tak turun. Maksudnya ini laju seragam, ataupun dalam BI kita panggil uniform speed atau laju seragam. Dalam soalan selalu juga tanya. Benda ni agak orang kata macam famous lah. Dia akan ulang-ulang je tanya benda ni dalam speed time graph. Okay, then kita tengok yang kedua. Yang kedua ni distance time graph. Okay, DTG. DTG, distance time graph. Kalau distance time graph, alright, kalau distance time graph ni simple sikit daripada yang STG, speed. Dia simple sikit. Semua movement kita akan panggil dia distance. Jadi tak perlu cari area. Okey, cuba tengok yang ni. Bila dia minta calculate value of V, okey, lagi satu dia akan tanya pasal jarak. Distance. Lagi satu dia ada mention pasal distance. Kalau distance means jarak, so kena buat area. Untuk DTG iaitu distance time graph, STG ni tak perlu cari area. Kita tak ada pun area. Kalau disebut pasal jarak, kita just tulis sahaja apa yang dia nak tu. Sebab ini adalah DTG lah. Ini speed dan time. Untuk DTG ni distance dan time. Kalau soalan minta jarak, kita terus bagi sahaja sebab sini dah distance. Di sini kita kena cari area sebab ini adalah speed dan time. Okey. Untuk soalan DTG, distance time graph, dia boleh tanya pasal stationary. Dia boleh tanya pasal stationary. Stationary tu apa? Stationary tu adalah di mana kereta tu tak bergerak. Di mana kenderaan tu tak bergerak. Maksudnya kalau graf sama juga, mungkin dia macam ni ke. So di sini adalah kereta berhenti. So stationary adalah di mana kereta ni berhenti. Okay, car are not moving. Di sini. Kadang-kadang dia tanya berapa time duration. Berapa time duration maksud dia berapa masa tu, berapa lama dia berhenti kat sini. Jadi tolaklah kat sini sampai sini. Contoh kat sini 2, sini 4. Jadi berapa lama dia berhenti, berapa jam kat sini. Contoh ini dalam bentuk jam ataupun hours lah. So berapa lama dia berhenti di sini? 4 tolak 2, 2. So kat sini 2 jam dia berhenti kereta ni. Okay, faham Dia boleh tanya stationary. Lagi dia boleh tanya average speed. Average speed sama macam tadi. Formula dia distance and time. Okay, jarak bahagi masa. Then okay, itu saja. Ada lagi tapi sekejap lagi kita tengok soalan dia terus. Ini selalulah dalam soalan. Untuk yang ni simple sikit. Untuk yang ni dia banyak sikit. Cumanya senang saja. Okay, kita tengok soalan. Okay, untuk soalan first ni, nampak tak?
Ni speed time speed time graph. Lupa tulis tajuk. Ni STG. Okey, speed time graph. Okey. Ni speed time graph. Lagipun di atas ni ditulis speed, di sini time. Maksudnya ni adalah speed time graph. Okey, ini dia bagi V. Nampak tak? V 16.05. Okey, ni speed kelajuan dia. Ini masa dia. Time. S means second lah. Cuba baca soalan. The total distance travelled by the particle is 361. Ni dia bagi tahu dalam soalan. Total distance, nampak tak? Total distance untuk STG, total distance mesti dia ada kena buat cari area. Mesti dia kena cari area. Macam yang tadi cik dia tulis. Ni, calculate the value of V something ataupun distance. Kalau dia sebut pasal distance, jarak, kita kena buat area. Bila dia sebut distance kat sini, dia bagi pula jumlah ni, means kita kena cari area dan nilai V mesti punya. So, kita tengok soalan A dulu. Find the average speed in ms -1 of the particle for the period of 27 second. Alright. Kalau yang ini average speed, nampak tak? Find the average speed. Bila disebut average speed, okey, in ms -1, nampak tak? Dalam ms -1 maksudnya jawapan dia kita kena letak unit ni. Untuk jawapan kita kena letak unit yang ni. Dalam soalan dia sebut, dia mention benda ni. Okay, of the particle for the period of 27 second means 0 sampai 27. Nampak tak soalan dia minta? Yang ni, maksudnya daripada 27 ni lah. Maksudnya yang akhir. Okay, average speed dia punya formula macam tadi tu. Average speed, AS ni average speed speed. Distance divide by time. So, distance dia berapa? Distance dia kita kena ambil total dia kata total distance means untuk soalan ni 27 seconds dia nak keseluruhan lah. Keseluruhan ni distance dia adalah ni 361 dia bagi dalam soalan. 361 bahagi dengan time. Okey, time dia diminta dalam soalan kan 27 second. So kita ambil ni lah yang paling tinggi, 27 second. Bahagi sahaja 361 bahagi 27 sama dengan 13.37. Dapat dah. 13.37. Unit kena tulis ms -1. Unit ni ambil mana? Ambil dalam ni soalan disebut ni. Ke dalam soalan dalam A, dalam B, dalam C mesti dia mention dah. Tengok. A ms -1. Kalau untuk B ms -2. Okay, yang B pula. Calculate the rate of change of speed. Nampak tak? Dia minta rate of change of speed. Kalau rate of change of speed, kita kena cari rate of change of speed, kita kena cari gradient, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi Y2 tolak Y1. Gradient means kecerunan. Grade. Jadi, okay, tengok. Calculate the rate of change of speed ms -2 of the particle in the last 12 second. In the last 12 second means 12 saat terakhir. Okay, in the last 12 second. Cuba kira di sini. Okay, sini sampai ke sini 10 saat. 10 second. 10 second ke 15 second? 5 second. Daripada 15 ke 27, berapa second kat sini? So, tolak 27, tolak 15. 12 second. So, betul lah dia nak kecerunan yang ke 12 saat terakhir. In the last 12 second. In the last 12 second, this one. So, dia nak
rate of change of speed, dia nak gradient. Means kecerunan. Kecerunan kita ambil yang ini. 12 saat terakhir, kecerunan dia adalah yang ini. So, kita ambil point di atas dan juga di bawah. Ni point ni satu, yang bucu ni satu dan juga bucu ni satu. Okey, jadi kita letak koordinat dia. Di sini, kita letak X dan Y. Di sini pun kita letak X dan Y. Okey, X di sini. X kita yang mana? Ni. X kita di sini. So, 15. Y di sini. Bucu ni kita ambil Y. So, 16. Ni. Okey, untuk ni pula. X kita adalah sini. 27. Y adalah 0. So, kita jadikan salah satu X1, X2 dan X1, X2, Y1, Y2. Mana-mana pun boleh. Kita nak letak yang mana. Contoh kat sini, teacher bagi sini X1, ni Y1. Sini X2, Y2. Okey, mana-mana pun boleh. Tak kisah. Jawapan dia akan sama. So, untuk rate of change of speed ni, ingat rate of change of speed, dia punya maksud dia ni kita cari gradient ataupun kecerunan. Okey, Melayu dia kecerunan. Bukan kita cari yang ini saja tau. Depends on soalan. Dia kata dia nak 12 in the last 12 second. Kalau dia nak depan ni, nampak tak? Kita ada dua cerun. Satu di belakang, satu di depan ni. Ni pun cerun juga. Cuma soalan minta yang belakang. So, depends on soalan. Ada soalan yang minta yang depan ni. Ada yang soalan minta yang belakang. So, kita tengok elok-elok soalan dia nak yang mana. So, formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi, di sini X2 dia berapa? X2 dia tengok. Ni, 27. 27 tolak dengan Y1. Ni Y1 ni. Kita dah tulis dia 16. Okey. Lagi. Yang kedua. Oh, sorry. Yang ni bukan 27. Y. Ini saya silap ambil X. Okey. Y. Okey, kosong. Y2 ni kosong. Then tolak Y1 16. Alright. Lagi X2 27 tolak dengan 15. Okey, negatif 16. Jadi berapa? 0 tolak 16. 27 tolak 15. 12. Negatif 16 bahagi 12. Negatif 16 bahagi dengan 12. Negatif 4/3. Okey, dapat negatif 4/3 ataupun lagi satu kita buat dalam point lah. Negatif 1.33. Unit kita kena tengok soalan MS negatif 2. So, MS negatif 2. Itu sahaja jawapan dia. B, settle. Okey, yang C pula. Calculate the value of V. Soalan dia selalu macam ni. Dia akan bagi satu unknown di sini. Kadang-kadang dia bagi di bawah. Kadang-kadang dia bagi di sini. Then dia kata calculate the value of V. Ini straight to the point je soalan dia. Okay, cari nilai V. Apabila dia kata cari nilai V, kita kena buat area. Area untuk apa? Area untuk semua ni. Nampak tak di sini? Ini. Okay. Ini. Nampak bentuk ni? A. Trapezium. Second. Bentuk. Ni. Rectangle. B. Dan yang ketiga. Bentuk. C ni. Triangle. Jadi, kita kena guna area ketiga-tiga tu. C. Area of trapezium. Formula. Kena ingat formula. Ingat tak trapezium? Formula dia 1/2 darab A tambah B darab dengan base ke? Base ke height? Okey. A tambah B. A kita di sini yang pendek ni A, yang tinggi ni B. Then
dia punya base dia ni bawah ni lah. Okey, cuba tengok kat sini. Yang pendek berapa? Yang pendek ni adalah 16. Jadi A kita 16. B kita berapa? B kita yang tinggi ni. V kita tak tahu kan. So kat sini adalah V tolak dengan, okey, kat sini 16. Kat sini dia akan jadi V tambah dengan 16. Okey. Sini V. Dan di sini base sini adalah sini 0 ke 10 untuk shape yang ni, bentuk trapezium ni 10. So masuk saja dalam formula 1/2 letak darab A tambah B. Okey, A tambah B berapa? A kita ni 16, yang ni 16 tambah B. B kita ni V. Nilai ni B, untuk yang B. So V. Kita tak tahu nilai dia berapa sebab kita baru nak cari V. Then darab dengan dia punya base ni 10. Yang ini kita kena macam biasalah, kembangkan. Okey. 16 bagi ni 1/2 darab dengan 16 dapat 8. Okey, ni dapat 1/2 V. Alright. Darab dengan 10. So, teacher ubah tempat dia. 10 darab dengan 8 tambah 1/2 V. 10 darab 8, 80 tambah. Okey, 10 darab 1/2, 5 V. Kita dapat untuk trapezium 5V, 80 tambah 5V ataupun 5V tambah 80. Dia cuba tempat dia. Okey, sama je sebenarnya. Alright, ni. Then kita cari area of rectangle. Area of rectangle. Formula area of rectangle, ingat tak? Formula dia adalah base time height. So base dia berapa ni? Tapak dia 10 ke 15 ni berapa cm? 5. So sini 5. Ni tinggi ni sama. So tinggi dia 16. Ni 16. Jadi base time height means base ni 5, height dia 16 darab 16. So 5 darab 16 berapa? Tekan je kalkulator. 80. Dah dapat untuk area of rectangle. Last sekali, satu lagi kita cari area of triangle pula. Yang ni. Area of triangle untuk ni. Area of triangle, formula dia ingat 1/2 time base time height. Okey, 1/2 base berapa? Okey, base ni yang ni 15 ke 27, berapa dia punya panjang ni? 12. Tadi kita dah kira kan 12. So darab 12. Yang ni 12, ni tinggi ni. Okay, so tinggi ni berapa? Tinggi ni yang ni. Ni 16. Jadi tinggi ni adalah 16 darab 16. Kita masuk dalam formula. So 1/2 darab 12 darab 16. 96. Okey, kita dapat dah triangle punya area, kita dapat rectangle punya area, kita dapat trapezium punya area. So dia nak tahu nilai V. Calculate the value of V. Then kat sini dia bagi dah distance travel particle, means total untuk keseluruhan ni, total dia, jarak dia, distance ni adalah 361. Then kat sini kita kena buat campur semua, tambah sama dengan 361. Kita campur, kita tambah area semua ni. Okey. Ni area of trapezium 5V tambah 80. Kita tambah dengan area rectangle tambah 80. Kita tambah dengan area triangle tambah 96 sama dengan ni, total distance
Kita ambil total distance sama dengan 361. Ni. Then kita nak tahu nilai V. Di sini kita buat macam biasa matematik yang selalu kita duk buat tu. 5V tambah 80. Okey, ni 361. Yang ni kita gerak ke sana. Jadi positif gerak ke kanan jadi negatif. Positif ni gerak ke kanan jadi negatif. Okey, kita cuba macam ni lah. Senang. Satu-satu. 5V tambah 80. Okey, ni yang ni punya. Then 80 tambah dengan 96. Positif 80 tambah dengan 96. 80 tambah dengan 96 dapat 176. Jadi tambah 176. 361. Then yang ini kita nak tinggalkan unknown di sebelah kiri. Yang nombor semua kita kena gerak ke kanan. Jadi kita gerak ke kanan. Sini positif. Bila kita gerak ke kanan, okey, kita gerak nombor ni, kita gerak sekali dengan simbol dia. Jangan lupa di depan kita gerak ke kanan jadi negatif. So 5V kat sini tinggallah 5V tambah 80 sama dengan 361. Ni salin balik. Yang ini kita gerak ke kanan, dia jadi negatif. Sebab sini positif. Bila kita tukar, kita gerak dia akan jadi negatif 176. So 5V tambah 80. Tolak dulu. 361 tolak 176. 361 tolak 176 dapat 185. Baik, betul ke? 96. Okey, betul ni 80. 185. 185. Lagi kita nak tinggalkan unknown 5V 80 kan. Nampak tak? Positif 80 kita bawa ke kanan, pindah ke kanan 185. Bila kita pindah positif dia akan jadi negatif 80. Dia akan dapat 5V 185 tolak dengan 80 dapat 105. 105. Dan kita nak tinggalkan unknown di sebelah kiri. Kita nak bawa 5 ni ke kanan. Okey, sekarang 5V. 5V maksud dia 5 darab V. Apabila darab, kita pindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. So, tinggallah V sorang-sorang kat sini. 105 bahagi 5. Okey, so dapat jawapan V sama dengan 105 bahagi 5. 21. Dapatlah V kita 21. So jawapan dia 21 MS negatif 1. Sebab apa MS negatif 1? Sebab kita duduk di bahagian duduk di bahagian ni. Nampak tak? V ni dia duduk di paksi speed. Speed kita ni yang ni. Sebab itulah jawapan kita MS negatif 1 ni. Alright? Faham? So, kita dapat V kita adalah 21. Maksudnya V kita di atas ni adalah 21. Jadi logik kan? Sini 16. Sini kosong. Sini 16. Dan sini 21. Dapat dah nilai. Habis untuk soalan speed time graph ni. Soalan ni lebih kurang macam tu je. Dia akan tanya ni, dia akan tanya tu. Cuma kita kena baca sikit lah soalan. Diminta untuk yang 12 saat terakhir ke 5 saat terawal ke. Ikut soalan yang tu. Okay. Then kita try buat nombor 2 ni pula. Nombor 2 ni kita tengok speed time graph juga. Ni adalah speed time. Okay, dalam exam dia akan bagi tahulah yang itu speed time graph ataupun distance time graph, STD. Ataupun graf laju masa. Okey. Okey, cuba tengok A. A ni state the uniform speed in ms negative 1 of the particle. Maksudnya particle ni benda ni lah. Benda ni. Jadi apa yang dia nak? Nampak tak? Uniform speed. Macam tadi yang awal-awal teacher bagi tahu. Dia boleh tanya uniform speed. Uniform speed yang ini. Okay, so
State the uniform speed in ms negative 1 of the particle. Ms negative 1 ni apa? Ini duduk di paksi mana? Ini paksi speed. Nampak tak? Speed. Di paksi speed. Jadi, uniform speed ni adalah yang kereta itu kelajuan dia sama. Di sini. Dia tak laju dan juga dia tak slow. Dia sama, maintain. So dia nak dalam ms negatif 1. So jawapan dia di sini ni, ambil ni 20. So 20A. 20 ms negatif 1. Lagipun unit kita kena tulis apa yang dia minta. So inilah jawapan dia. Senang kan? Uniform speed. Kalau dia tanya pasal time, state the uniform speed in S. Okey, contoh kat sini S. Maksud dia nak second. So second kita kena tengok yang ni dan yang ni. Maksud dia berapa lama dia berhenti, berapa second dia berhenti. Contoh kat sini 10. So 10 tolak 4 dapat 6. 6S. 6 second. Depends kepada soalan. Kalau soalan yang ni dia tanya dalam ms negatif 1. So ms negatif 1 kita adalah speed. So kita ambil paksi ni. Untuk yang dia berhenti ni. Untuk dia yang straight line ni. Okay. Ini contoh je. Okay, kalau dia tanya pasal time, second ni, ambil lah yang ni. Okay. Faham B. B, nampak tak soalan dia ulang yang sama. Calculate the rate of change. Rate of change of speed. So, ini adalah gradient ataupun kecerunan. In ms negatif 2. Jawapan dia tulis ms negatif 2. Okay, of the particle in the first 4 second. Nampak tak? In the first 4 second. Tadi, in the last 12 second. Nampak? Ni in the first 4 second. In first 4 second maksudnya 4 saat pertama. 4 saat pertama kat mana? Yang ni lah. Okay, first 4 second. Ni first 4 second di sini. So, mana satu gradient kita nak cari? Kecerunan yang mana? Kecerunan yang ini. Nampak tak? Di dalam ni. Ni kosong, ni 4. So, kecerunan yang ni. Kita kena ambil bucu di sini dan juga bucu di sini. Lepas tu, kita letak dia punya X dia berapa. Koordinat Kita cari koordinat dia. Koordinat untuk yang ni. Cuba tengok. X dia berapa? X dia ni 4. So, 4. Y dia adalah 20. Kalau yang ni pula, X dia berapa? X dia 0. Y dia 12. Kita dah dapat dah koordinat ni. Kita letak dia. Nak letak yang mana satu X1, yang mana satu X2 pun tak kisah mana-mana. Macam teacher akan letak kat sini X1, Y1. Dia mesti kat sini X1, Y1. Dia tak boleh X1, X2. Ataupun dia tak boleh X1, Y2. Tak boleh. Okay, sini X1, Y1. Di sini X2, Y2. Okay. Then, dia punya formula gradient kan. Kita tulis gradient. Kita tulis rate of change of speed. Macam gradient tu lah. 2 ni. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okay. Koordinat ni. Y2 12. Tolak Y1 20. Bahagi. Per ni bahagi. X2 0. Tolak X1 4. So 12 tolak 20 8. Negatif 8. Bahagi dengan 0 tolak 4. Negatif 4. Negatif 8 bahagi dengan negatif 4 dapat 2. Okay. Dah dapat. Simple. 2 jawapan dia. Tapi 2 apa? Unit apa kita nak tulis? Unit tengok dalam soalan. Diminta in ms negatif 2 kan? So, tulislah 2 ms negatif 2. Okay? Ni jawapan dia. Simple.
Betul tak? Dia tak merumitkan. Then C. Dia kata the total distance travel in T second is 184 meter. Oh, salah hijau ni. Okay. So, kita tengok. Total distance ni 184. Apa yang dia nak? Kita kena cari total distance kan tadi kita kena cari area. Ataupun dia nak tahu T. T ni adalah unknown. Nampak tak ni sini? T unknown. T second. Okay. Jadi di sini apa yang kita perlu buat adalah cari nilai. Dia nak cari nilai T sebenarnya ni. So kita tambah. Kat sini ada berapa area? Ada berapa bentuk? Kita nampak ada 2. Satu kat sini. Ini bentuk trapezium. Lagi satu kat sini. Nampak tak? Ni bentuk rectangle. So, C. Kita buat area of trapezium. Okay, yang ni A, yang ni B. Formula ingat tak? 1/2 darab A tambah B darab base. Okey, A kita yang pendek sikit, yang tinggi ni B. Okey, so A kita 12. So sini 12. Ni yang tinggi kita ni, tinggi ni 20. So 20. Ni base kita ni bawah ni 4. So sini 4. Masuk dalam formula ni 1/2 darab. Okey, kat sini teacher tak tulis kalau tak tulis tu maksud dia bracket dengan number ni dia akan jadi inilah darab lah. Okey. A tambah B 12 tambah dengan 20. 12 tambah 20. Yang ni teacher tulis yang ni balik tau. Teacher asingkan macam ni. Kalau tak tulis ni pun boleh. Tengok dekat graf kita. Okey. So, darab dengan base. Base kita adalah ni 4 ni. Ada tulis kat sini tadi 4. So, ni kira macam biasa. 1/2 darab. Dalam kalkulator nak tekan darab pun boleh. Tak tekan darab pun boleh. Sebab kalkulator tahu kata itu darab. 12 tambah 20. Lepas tu dengan 4. Dapat 64. So kalau nak selamat, tekanlah darab kat sini. Okey. Dapat 64. Lagi satu area of rectangle. Area of rectangle, formula dia senang sahaja, base time height. Okey, base dia berapa? Bawah ni. Bawah ni, nampak tak? Kita nak cari bawah ni, dia mestilah T tolak 4 baru dapat bawah ni. Contoh kan, T kita ni 10. Jadi macam mana kita nak tahu jarak ni berapa second? So 10 tolak 4 dapat 6. 6 second di sini. Tapi disebabkan T ni unknown. Unknown means tak ada nilai, tak ada value. So kat sini macam ni kita nak tahu dia punya jarak. T tolak dengan 4. So kita guna yang ni. Jadi dia punya base dia ni T tolak 4. Dia punya tinggi ni, height ni adalah 20. So di sini adalah 20. Samalah sini kan. Diguna satu je. So base kita T tolak 4 darab dengan 20. So kat sini teacher ubah tempat dia. 20 di depan kurungan T tolak 4. Maksudnya di sini adalah darab. Okey, cuma teacher tak tulis darab kat sini. So kita tahu ini adalah darab. Bila jadi macam ni, so macam biasa kita kena kembangkan. Nampak tak? 20 darab T. 20 darab T, 20 T. 20 darab dengan negatif 4. Negatif 20 darab 4 berapa? 100. 20 darab 4, 80. Okey. 80. Dapat yang ini. Okey. So, dapat area trapezium, area rectangle. Bila dah dapat, macam biasa, dia kata
Total distance 184. Jadi kita tambah kedua-dua ni. Sebab dia nak tahu nilai T sebenarnya. Sama dengan 184. 64 rectangle. Lepas tu kita tambah yang ni. Tambah 20T tolak 80. Okey, yang ni teacher buat bracket untuk yang ni sebab dia ada dua. Sini satu saja. Sama dengan 184 total ni. So, ini pun sama juga, kita kena kembangkan, pindah-pindah sikit macam biasa. 64. Ni tambah. Okey, kat sini teacher kembangkan tambah dia punya simbol dengan dalam bracket. So, positif ni ditambah dengan 20T jadi 20T. Ni positif darab dengan negatif. Positif negatif dia akan jadi negatif 80. 184. Okey, 64 tolak 80. Ni salin balik 20T. 64 tolak 80 negatif 16. Negatif 16 sama dengan 184. Salin balik. So, kita nak tinggalkan unknown di sebelah kiri macam biasa. 20T. Tinggal dulu 20T kat sini. Sebab T ni dia berlekat dengan 20. So, 20 ni tinggal dulu dengan T. 16 kita kena pindah ke kanan. 184. Pindah ke kanan, kita pindah sekali dengan dia punya simbol. Tukar simbol dia. Kalau pindah, kita kena tukar simbol. Negatif, bila kita pindah jadi positif. 16. 20T. 184 tambah 16. 200. 200. So, T, kita nak tinggalkan unknown. Kita kena gerakkan kita punya nombor di sebelah kanan. Tinggallah T sorang-sorang dia kat sini. T. Okey, sekarang ni tengah darab. 20T maksud dia 20 darab T. Bila kita pindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. 200 bahagi dengan 20. So, T akan dapat 200 bahagi 20. 10. So, T kita adalah 10. 10 apa? 10 S ni. 10 duduk tang sini kan? Sini T kita ni 10. 10 apa? 10 dekat paksi second time. So, 10 S jawapan dia. Unit dia S second. Ni jawapan dia. Nampak tak? Logik lah. Sini 0, sini 4 dan sini 10 T kita. So, habis. Settle. Untuk speed time graph. STD. Speed time graph ataupun dalam Melayu kita panggil graf laju masa. Okey, faham Okey, itu untuk graf laju masa. Untuk next video, teacher akan buat graf jarak masa pula. Okey. Tadi STD, nanti lagi satu tu. DTG, iaitu distance time graph ataupun graf jarak masa. Okey, terima kasih. Okey, ni next video.